Okay, so saya ulang balik sekali. Jadi sebelum kamu mulakan proses assemble, pastikan anda buka projek yang kamu nak dan pastikan semua file berada dalam projek yang betul. Dalam case ini saya menggunakan projek bernama DAD 30122. Lepas itu saya klik new, metric, dan di sini pilih standard millimeter IAM. Lepas itu di bawah anda pilih create. Jadi satu file yang baru iaitu assemble file akan dibuka. Untuk mulakan proses assemble, anda perlu klik place. This one, bawah ni. Okay, tak kisahlah yang asal origin icon macam mana, tapi kalau anda klik pada drop down menu di bawah, you akan dapat icon place. So, okay? Boleh? Okay. Okay ya. So, bila saya place, saya akan place dulu part yang berada di bawah atau part yang paling besar biasanya. Dalam case ini, saya pilih file saya iaitu bottom 1. Open. So, jangan risau, jangan tergesa-gesa nak klik dulu, open. Dan bila anda gerakkan mouse, objek itu akan bergerak ikut mouse anda. Untuk objek yang pertama, anda perlu mouse klik kanan, pilih place grounded at origin. Part yang besar, part yang pertama. Dan part ini tidak akan bergerak. Place grounded at origin. Kalau dah siap, boleh klik escape. Okay, so part ini berwarna merah. Kalau dia terbalik ke apa-apa, tak jangan risau. You still can rotate your object. You can rotate. Okay, dia akan place grounded. So front view, top view itu yang ada. Kalau nak senang, anda pergi ke home. Mouse klik kanan, set current view as home, fit to view. Kita susun dulu kedudukan objek dalam kedudukan yang sepatutnya. Supaya apabila anda assemble, tak adalah objek itu terbalik ke atau tersembunyi. So fit to view. Gunakan function home. So next, sekali lagi pergi ke assemble di atas, place kali kedua, pilih top. Top, open. So untuk top ini, anda letak di mana-mana. Kalau boleh, cuba elak letak bertindih dengan objek asal. Kita letak di tepi. Klik sekali. Lepas tu, masukkan semua objek yang diperlukan, iaitu yang seterusnya adalah screw. Scroll bawah, saya cari screw 1. Kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu, saya boleh perlahankan. Kalau ada yang anda boleh follow. Klik pada screw, open. So kita perlukan 4 biji skru, 1, 2, 3, 4. Jangan klik terus pada objek. Jangan klik pada anda punya drawing. Jangan bagi dia bertindih, overlap. Okay, kita cuba nak avoid overlap. So klik di luar. 1, 2, 3, 4. Dan escape ke keyboard. Untuk hilangkan apa yang ada. Clear the functions. Jadi proses assemble ni, kamu boleh menggunakan function sama ada join atau constraint. Tetapi saya galakkan kalau anda sebagai beginner, kita familiar dengan constraint dulu. Okay? Sebab kita tidak bersemuka, susah saya nak guide kamu untuk join. Join tu perlukan sedikit pengalaman. So, kita paling basic adalah constraint. Constraint ni adalah paling basic, tetapi dia memerlukan banyak step. Okay, dia paling basic, paling asas, paling senang. Okay, for example, contohnya saya klik sekali lagi constraint. Dalam constraint ni ada banyak function. Jadi yang pertama make. Make saya rasa saya dah explain tadi. Okay, mana-mana relationship yang bertemu face to face atau same plane, kita gunakan constraint seperti dalam gambar di bawah. Kalau kamu assemble yang melibatkan sudut, tapi jaranglah, kita boleh gunakan yang kedua, angle. Kalau kamu melibatkan tangent, kita boleh guna yang ini. Tangent. Tangent ni biasa digunakan kalau anda ada function seperti pulley atau belting atau gear, kita gunakan tangent. Yang keempat adalah insert. Insert ni adalah sesuai digunakan bila kamu ada screw seperti yang ini. Okay, sesuai digunakan bila ada screw. Okay, so symmetry ni jarang digunakan lah, jarang-jarang digunakan. So yang biasa adalah mate dengan insert. Ini yang selalu digunakan.
Okay, offset saya dah bagi tahu, offset itu adalah jarak. Distance between two surface atau two object. Okay, normally adalah 0. Tapi nanti ada satu exercise saya bagi, dia akan mempunyai distance. So, example ni, yang kuning ni akan pasang, ni this one, akan pasang di dalam lubang warna merah. Jadi, permukaan ini, bila assemble, dia akan bertemu dengan permukaan di bawah sini. Apa yang saya perlu buat, klik constraint, pilih surface yang ini, di sebelah kuning, klik lagi kali kedua di permukaan bawah ni, sebelah yang merah. Ya, benda bunyi. Kalau dah siap, you can klik apply. Tak apa, saya tutup dulu play. Cuba tengok apa yang berlaku. Kalau saya tengok daripada atas, top view, objek tu masih boleh bergerak kiri kanan, bebas. Tapi kalau saya tengok daripada hadapan, objek tu hanya boleh bergerak kiri kanan dan tidak boleh pisah daripada permukaan warna merah. Dia tak akan pisah. So, kita dah selesai satu permukaan. Next, Anda perlu constraint kali kedua di antara permukaan ini dengan permukaan sini. So, okay? So, Boniface? Okay. Okay, Boniface? Ya, sir. Okay kah? Boleh lah, sir. Boleh ya, saya ada record video lah. Lepas ni kalau kamu ada software, you can play back lah. Oke, sir. Okay. So, kali kedua, benda ni kamu kena buat banyak kali. Kali kedua, pilih permukaan sini dan permukaan warna merah sini. Okay. Kalau anda perhatikan, ini adalah posisi yang salah. Sebab secara automatik, sistem pilih matte. Tetapi, yang betul adalah flush. So, you just click flush. Nah, kalau saya letak home, dia akan nampak. Dua-dua permukaan ini sepatutnya dia facing direction yang sama. Ini adalah yang betul. Saya klik OK. Tetapi belum habis. Dia masih lagi boleh bergerak kiri kanan. Untuk elak dia bergerak kiri kanan, kita buat lagi kali ketiga, klik constraint. Anda boleh pilih permukaan ini dengan sini. Atau sebenarnya kita boleh pilih bucu. Bucu ini dengan bucu ini. Tapi bergantung kepada desain Anda. So, dalam example ini saya pilih permukaan kuning sini dengan warna merah sebelah sini. Okay. So, pilih flush atau matte. Kalau Anda pilih yang betul, dia akan join lah. So, di sini kita pilih flush. I klik OK. So, kalau saya gunakan mouse, klik and drag, dia tak akan bergerak. Ini yang betul. Ingatlah, semasa kamu buat latihan, semasa kamu buat tugasan, semasa kamu buat ujian, okay, saya sebagai penilai, saya akan gunakan mouse, saya akan klik dan saya akan drag tarik. Kalau part itu tercabut daripada Anda punya assembler, maka bermaksud ada kesilapan lah di situ. Jangan bagi dia tercabut, jangan bagi dia bergerak. Okay, saya gunakan mouse, klik and drag, dia tak bergerak. Itu yang betul. Okay, next, saya nak masukkan screw. I klik constraint. Okay. Masih lagi menggunakan matte, boleh, tak ada halangan. So, untuk objek yang bulat, kita letak mouse di tempat yang silinder, something like this. Garisan putus-putus akan keluar, klik. Kali kedua, pergi ke lubang sini, cari mana-mana lubang, zoom masuk, dapatkan garisan putus-putus. This one we call it as assist. So, klik assist, I klik OK, so dia akan pasang ke sana. Tapi screw tu masih boleh up and down. Semasa assemble, kalau dia masuk ke dalam, salah lah, tak boleh. Dan kalau dia boleh bergerak like this pun tak boleh. Okay. So, saya perlu assemble kali kedua, di mana permukaan bawah sini akan bertemu dengan permukaan bawah screw. So, di sini kamu perlu bijak menggunakan orbit. Gunakan constraint. Saya pilih surface bawah. Pusing lagi. Saya pilih permukaan sini bawah ni. This one. Tekan assemble masuk. Okay. Nah, kalau saya tarik, dia tak akan bergerak. Okay, itu yang betul. Atau constraint, saya menggunakan function insert.
function insert. Jadi semasa insert, kita perlu pilih size lubang yang kecil. Sini. Jangan ambil yang ini ya, kita ambil yang kecil. Sebab bahagian bawah lubang ini, circle ini, saya klik, dia akan bertemu dengan circle di sini semasa proses insert atau assemble. Okay, dah settle, siap. Okay. Dan kamu boleh repeat back all the process sampai habis. Kalau tersalah assemble, tersalah constraint, okay, kamu tak boleh constraint 2 kali. Dia akan keluar error. Contohnya screw 1 ni salah pasang. Saya klik pada screw 1, pergi ke sebelah kiri, tengok screw 1 highlight, klik simbol tambah. Di sini akan ada kita punya constraint. You just click kanan mouse and then you delete. So you can move around your object like usual. Okay, kalau salah assemble. Semua okey tak? Is it clear? Boleh? Okay, sir. Okey ya, nanti cuba buat pada laptop masing-masing ya. Saya akan bagi soalan, kamu akan buat dan hantar nanti. Kalau ada yang tak clear, tolong bagi tahulah. Kalau saya terlalu cepat, ya bagi tahu. Okay, saya tunjuk example yang kedua. Sekali lagi. Okay, kalau dah save lah, saya dah save. Okay, next saya buka lagi satu file, another example, standard millimeter IAM. Okay, saya place. So example kedua menggunakan swing. Swing 1, swing 2 dengan pin. 3 objek. Swing 1, swing 2 dengan pin. Jadi saya open swing 1. Ini sebagai base. Swing 1 yang besar. Open. Kalau anda masih ingat, objek pertama mesti mouse klik kanan, pilih grounded at origin. Dan seboleh-bolehnya bila dia grounded di origin, pusing objek ni ikut kedudukan yang kamu nak dan kita set home view. Pergi ke rumah sini, mouse klik kanan, set current view as home, fit to view. Lepas tu ada pin masuk dalam. Tapi sebelum masukkan pin, kita ada swing yang kedua. So example ini adalah example di mana kita boleh nampaklah pergerakan objek selepas kamu assemble. So swing kedua bersama dengan pin. So ada 3 objek. So swing ni, part ni akan masuk dalam slot ni, pin akan kuncikan pergerakan pin tu. Seperti biasa, kita masih lagi gunakan constraint. Okay, ingatlah, kalau dia ada circle-circle ni ada lubang untuk screw, lubang untuk pin, kita buat gunakan jenis paksi ni. You just letak mouse pada circle, gerak-gerakkan mouse, keluarkan garis yang putus-putus, klik. Sampai sini pun buat benda yang sama. Okay, pilih mana-mana circle, gerak-gerakkan mouse, dapatkan paksi, klik. Asal dia masuk, you just klik OK. Yang penting masuk. Tak kisahlah dia bergerak kiri kanan. This one is normal. Ini bermaksud kamu perlu buat lagi constraint kali kedua. Kalau saya buat daripada pandangan depan, you akan nampaklah dia akan part ni akan bergerak. Okay. So constraint kali kedua adalah kita constraintkan permukaan ini dengan permukaan sebelah sini objek. So go to constraint, pilih this surface and this surface. Kalau daripada pandangan atas, you can see dia dah masuk dah. Okay, everything dah insert, just okay. Okay. Dan last constraint adalah pin ni. Pin macam biasa, anda boleh gunakan insert atau anda gunakan constraint boleh. Kalau saya gunakan constraint biasa, saya klik pada paksi, pergi ke lubang, klik pada paksi, okay. Dan kalau saya terkeluarkan pin ni, dia masih boleh bergerak. Bermaksud kamu perlu buat lagi constraint kali kedua, di mana kita constraintkan permukaan ini dengan permukaan sini. Sebab dua permukaan itu akan bertemu semasa kamu assemble. Okay. Kalau dah siap everything, okay, you can click, objek tak akan bergerak. Kecuali ini, kalau ikut logik, benda ni boleh pusing. Ikut logik.
Okay. Dia boleh musim bebas. Ini baru betul. So far, any questions? Ada apa-apa soalan? Ada soalan kan? Tak ada. Tak ada soalan. Semua clear. Nanti kamu kena buat dah. Okay. Kalau semua clear, saya proceed. Saya save. Save. Jadi saya akan proceed dengan buat drawing. Okay. Sebab kita sepatutnya 1 minggu 2 kali ya. Tapi sekarang kalau ikut jadual asal, kita hanya ada sekali je perjumpaan 1 minggu. Jadi saya perlu cepatkan proses lah. Okay, so next saya akan tunjuk cara buat drawing. So presentation saya akan simpan untuk minggu depan nanti. Okay, untuk proses buat drawing, you just click pada new. Okay, drawing di bahagian bawah, drawing sini. Macam biasalah kalau anda punya drawing adalah milimeter, okay, sila gunakan ANSI IDW. Kalau lukisan kamu adalah English, macam biasa ANSI inch IDW. Bergantung kepada lukisan anda. Okay, so saya buka matric ANSI IDW. Create. Jadi untuk buat drawing ni, step pertama, first step, tukar paper size. Tukar dulu size kertas. Size kertas ikut size printer. Kalau ikut logic, kita ada A4 or A3. Kalau A0, A2, that one pada plotter. Okay. Dalam anda punya CAD, saya rasa kamu mudah belajar semasa AutoCAD 1 dulu. Kalau kamu print kertas A3, A4, gunakan printer di rumah, itu dipanggil sebagai printer. We call that one as a printer. So if you want to print larger paper size, for example, you want to print banner, kamu nak print banner yang besar, panjang, 4 kaki, 3 kaki, okay, you nak print A0, A0, A1, okay, gunakan printer yang besar sangat. That one we call it as plotter. Okay, benda tu nama dia lain. So back to here. So first step, change your paper size. Letak mouse pada sheet 1 sini. Letak mouse di sini, klik. Mouse klik kanan. Edit sheet. Edit your sheet or paper size. This one you change to A3 or A4. Okay, so saya gunakan A3. And then you click OK. So, konten dalam tu, kamu boleh ubah. Konten-konten semua ni bawah ni, Daniel sebab ini nama PC saya. Tarikh boleh diubah. Tajuk boleh diubah. Nanti kamu punya projek 1 nanti, untuk you punya projek 1, ada sebahagian penilaian adalah CAD drawing. You punya subjek projek 1, kamu wajib ubah benda ni ikut keperluan. Okay, nanti lecturer akan bagi tahu. Lecturer will inform you. So, back to here. ANSI large, ada view text. Klik kanan. Okay, edit view text, kamu boleh ubah semua ni. Author boleh ubah and so on. You just click icon di atas, iProperty. Klik iProperty, buka dalam, ubahlah author saya. Author saya, okay, contohnya Lester. Okay, contoh. Okay, nama projek, part number, you can change everything, you boleh tukar. Okay, ikut keperluan. Okay, engineer whatsoever, you can designer. Lester. Contoh. Tarikh boleh ubah. Okay, jangan nanti hari esok dah hantar, letak tarikh hari ini. Katakanlah. So be smart, you can change your date. Okay, letaklah contohnya bagi tahu lecturer, benda ni saya buat 2 bulan lepas. Tukar tarikh bulan Februari. Okay, kena smart lah. Title. Okay, company, for example lah. Okay, then you can change. Atas ni company ya, company, title, and then you punya designer. Tarikh, saya dah ubah dah. Ingatlah, jangan gunakan tarikh yang hari ini untuk hantar assignment esok, logic, B-logic. Okay, next step adalah masukkan drawing. So you just click on the base. Sini base. Okay, pilih lukisan di sini, tekan file, you can open. Buka mana pun kamu nak letak assemble, letak dimension. For example, saya letak dimension untuk Lego ni. Saya buat yang minggu lepas. Okay,
pilih file, open. Sebelum kamu klik pada screen, kamu boleh ubah kedudukan drawing tu. Just klik, pusing, rotate. Left, right, up and down. Kalau dah siap, you just klik OK. So, nak move you punya objek, gunakan mouse, klik and drag. Jadi kalau kamu tak nak ada hidden line, ada yang hidden line macam ni ya. Kamu tak nak hidden line, you can double click. Okay, ubah style sini. Default adalah hidden line. So you change this one, tak ada hidden line. Okay, hilang. Kalau kamu ada yang berwarna, colorful, you can change using shader. So dimensioning, simple. You just gunakan dimensions. Macam biasa, you just place your dimension. Gunakan click and so on. Okay. So minggu ni saya akan sentuh sampai sini saja. Next week saya akan continue lagi the rest function. Ini untuk anda check dimension lah. Okay. For example, kamu buat project, make sure you ada dimensioning. Itu adalah sangat penting. Setakat ini ada beberapa soalan. Sebelum saya bagi tugasan. Ada soalan dari kelas? Bellamy? Bellamy? Hello, Bellamy. Lukman? Masih ada tak semua? Masih ada? Semua senyap dia, saya risau nih. Nah, jadi nanti saya akan hantar file ini dalam groups. Kamu perlu lukis 2 part. Part pertama adalah pin. Gunakan dimension yang ada. Ini revolve. Kalau nak simple, you revolve. Kalau tentang revolve, you extrude pun boleh. Ini part yang kedua. Okay, di mana ini adalah bahagian tenggelam. Kamu guna extrude cut. Okay. Buat 2 part, ada assemble seperti dalam gambar ni. Nah. Yang penting selepas assemble, bila kamu gunakan mouse click, you tarik, part tersebut tidak tercabut. Itu yang penting. Jangan ada yang tercabut. Okay. Sekejap. Okey. Ada beberapa soalan? Ada soalan tak dengan drawing ni, lukisan ni, dan exercise ni, practical ni? Sebelum saya tamatkan sesi ini untuk kamu buat task pada masa yang ada lagi 1.5 jam. Ada question regarding on ini? Sebelum saya off. Sir. Ya. So, ada dimension yang tak clear kah? Jeda? Nanti coba lukis dulu. Nanti kalau ada problem boleh WhatsApp dengan Sir kan. Yes. Boleh ya? Okay. Kalau Sir, ya, saya tidak paham bagian file. bahagian file mana Bellamy? Open file nih. Yes, yang manage itu tadi. Manage nih. Manage nih, kamu kena buat project dulu. Itu adalah step awal-awal dulu. Nih, project nih. Oke. Ini kan? Ini kamu kena buat awal dulu. Sebelum start, kamu pergi ke new user project, next, ubah nama, lepas tu dia finish saja. Oke. Nah, lepas tu kamu ambil file yang kamu copy tadi kan. Ya, Anda pergi ke, kalau ini PC saya lah, kalau PC saya di bahagian sini ada dokumen, tepi ini ada dokumen. Kalau kamu punya PC saya rasa sama lah. Tepi ini ada dokumen, sini ada inventor, dalam tu ada project name. Copy paste semua file masuk folder sini. Oh, oke guys. Oke, kalau saya punya dia directory macam ni lah, si user lah. Thank you, sir. Ya. Oke. So kalau tak ada apa-apa, saya akan hantar soalan ini dalam grup dan saya akan bagi masa untuk Anda siapkan. Hantar hari ini boleh? Saya bagi link nanti, you hantar. Boleh kan? Boleh hantar hari ini? Boleh, Sir. Boleh. Lukis, assemble saja. Siapa cakap boleh punya? Assemble saja. Tapi Try dulu.
drawing file ni untuk kamu check dimension. Tak perlu hantar. Kamu hanya buat assemble saja. Okey? Kalau tidak apa-apa, sampai sini je untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Thank you. Dah, itu je. Thank you. Okay, sir. Thank you. Okay.